kalau nak kena dengar ke boleh dalam hati ke? Dalam hati tak boleh, dalam hati sebab apa dalam kaedah bahasa Arab al-kalamu wal lafzun. Bahasa Arab ni mesti dilafaz, murakkabu, tersusun dan boleh difahami. Kita sebagai makmum cukup dah. Jangan sebab apa? Dalam hati tak mesti dilafazkan, tapi dilafazkan sekadar saja, tak mengganggu kiri kanan, tak boleh berlebih daripada imam. Sudah mencukupi, sudah memadai. Wallahu a'lam. Soal? Tak dengar apa dia? Baik, boleh tak kita Allahu Akbar tanpa angkat tangan? Maka hukum dia boleh. Tapi kita qiyam. Tapi kebanyakan ulama tidak membenarkan benda tersebut, sebagaimana kebanyakan ulama menolak pendapat mazhab Imam Malik. Imam Malik bila dia Allahu Akbar, dia tak qiyam. Maka begitu juga ulama sebut boleh kita Allahu Akbar pun boleh, tapi kebanyakan ulama menolak juga, walaupun sebagian menerima. Lebih baik kita ikut apa yang disebut dalam hadis Nabi dengan jelas. Nabi angkat tangan sampai diceritakan cara Nabi angkat tangan Allahu Akbar bersama, ataupun Nabi akan angkat dulu baru Allahu Akbar, ataupun Nabi Allahu Akbar kemudian baru Nabi angkat tangan. Wallahu a'lam. Soal? Baik, masalah mudrikul ruku', mudrikul raka'ah. Tuan-tuan datang, tuan-tuan sekalian, elok nak angkat takbir, imam pun ruku'. Adakah kita dapat rakaat kalau tuan-tuan tulis Allahu Akbar, tuan-tuan ruku' bersama dengan imam, kita dapat rakaat tersebut. Nampak tak? Tuan-tuan datang baru nak angkat Allahu Akbar, imam ruku', kita pun Allahu Akbar, tulis kita ruku'. Kita dapat rakaat bersama imam. Yang kata tak dapat rakaat dengan imam macam ni, kita datang-datang, imam rukuk dah, kita masuk-masuk Allahu Akbar nak rukuk, sebelum kita sampai rukuk imam dah bangun sami Allahu liman hamidah. Kita tetap rukuk, tapi kita tak dapat rakaat tersebut. Ataupun tuan-tuan berlaku selisih dengan imam, kita baru nak turun rukuk, imam dah bangun, maka kita tetap rukuk, tapi kita tak dapat rakaat. Nanti kita tambah satu rakaat lagi. Kadang tadi rakaat tadi tidak dikira sebagai rakaat, hanya kita sempat rukuk saja dengan imam. Wallahu a'lam. Soal? Kita tu kan, kita biasanya yang macam maghrib isyak kan, kita baca Al-Fatihah, kita buangkan, kita diam terus dengan. Kalau kita angkat takbir, kita masuk solat, imam Allahu Akbar, kita duduk belakang pun Allahu Akbar, bacalah doa istiftah. Kalau kita datang solat, tiba-tiba imam dah baca Fatihah dah, maka kita angkat takbir, terus kita baca Fatihah, atau selepas imam baca Fatihah baru kita baca Fatihah. Masa tu tidak disunatkan kita baca doa istiftah. Sampai ke kita sebut tadi mazhab Abu Hanifah, dia kata kalau kita dengar imam baca Quran Fatihah, dia kata Fatihah pun kita tak payah baca, sebenarnya doa al-istiftah. Jadi kalau tuan-tuan masuk solat dan sebagainya, dah masbuk sama imam tengah baca Fatihah ke, imam tengah baca surah Allahu Akbar, bagi mazhab Syafi'i, terus kita baca doa, terus kita baca al-Fatihah. Wallahu a'lam. Soal? Tiga, kalau imam baca Fatihah laju, makmum tak sempat habis Fatihah, boleh tinggal. Baik, tuan-tuan solat dalam keadaan kita memang solat kita bukan masbuk. Kita solat dengan imam, solat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, kita belum lagi baca Fatihah habis, tiba-tiba imam rukuk. Ulama bincang dalam masalah ni, dia beritahu kepada kita, kalaulah qadar kita tinggal sedikit saja lagi Fatihah, kita boleh baca bagi habis dan terus rukuk dengan imam. Nanti kalau kita masih panjang lagi, kalau kita sempurnakan
Fatihah menyebabkan kita akan terlepas rukuk dengan imam, maka masa tu kata kebanyakan ulama kita rukuklah bersama dengan imam berdasarkan hadis Nabi Bukhari dan Muslim. Fa idzal ka'a, Nabi kata bila imam rukuk Allahu akbar, arahan daripada Nabi farka'u Allahu akbar. Sebagaimana ulama melarang kita sekalian, ada orang bila solat kadang-kadang selalu berlaku pada sujud terakhir. Bila imam sujud, imam dah bangun dah duduk tahiyat akhir Allahu akbar, dia pasti sujud lagi. Banyak berlaku macam tu, betul tak? Nabi SAW larang benda tu. Nabi kata wa idza sajada fasjudu, bila imam sujud kita sujud, bila imam Allahu akbar bangun jangan siapa-siapa sujud. Terus kita bangun. Wallahu a'lam. Soal. Tak dengar nama dia. Solat tarawih Okey. selalu Dia tak baca doa istiftah, dia baca terus Fatihah. Baik, hukum dia sah. Tapi Nabi setiap kali solat, Nabi akan mulakan sama ada fardu atau sunat dengan doa al-istiftah. Betul kita solat tadi kita mulai rakaat pertama untuk imam kita dah baca. Kita solat 2 rakaat pertama, imam dah baca istiftah. Rakaat kedua lepas angkat takbir dia masih lagi baca istiftah, kerana yang tu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang tu Allahu akbar, alhamdulillah, maka solat dia tetap sah, cuma naqis, cuma berlaku pengurangan kerana dia tidak baca doa al-istiftah. Soal. Kalau imam dia takbir Allahu Akbar nak sujud, takbir tu daripada mula daripada mana? Sampai tu sujud atau mana? InsyaAllah itu saya akan sebut lepas dah bangun rukuk. Nak sujud kita akan sebut cara dia macam mana. Nak Allahu Akbar dulu ke baru rukuk, ataupun nak Allahu Akbar sampai ke, yang tu semua kita akan sebut InsyaAllah lepas dah itu. Ustaz, kalau kita ni Zuhur Asar lah, kalau macam kita duduk, kita makmum, so kita punya orang sebelah ni baca kuat lah lagu kita tak sempat habis Fatihah tu kan, kita punya Fatihah tu kita boleh mana imam dah rokok, kita tak sempat habis Fatihah sebab gangguan daripada orang sebelah. Baik, gangguan daripada orang sebelah dan sebagainya macam kita tadi juga. Kalau kita sempat habiskan, kalau tinggal sikit kita rukuk, kalau masih banyak lagi dan sebagainya, maka kita terus rukuk. Dan orang yang mengganggu orang solat dan sebagainya, hukum dia ialah berdosa. Termasuklah dia bacaan dia mengganggu orang lain, bagi orang lengkap dan sebagainya, Nabi larang benda tersebut. Kita kalau berlaku keadaan itu, kalau kita boleh habiskan rukuk. Tapi kalau kita masih banyak dan sebagainya, kalau kita habiskan menyebabkan kita terlepas rukuk, maka kita terus tinggal Fatihah dan kita rukuk bersama dengan imam, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi untuk tidak melengahkan masa, ana dengan segala hormatnya menyebut kepada Ustaz Abdul Wahab untuk menyampaikan tazkirah beliau dan meneruskan bengkel sifat solat Rasulullah SAW. Dengan segala hormatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tak dengar? Mai duduk depan. Tak dengar Ustaz tu minum. Mai. Kena pakai ni. Ada Ustaz. Pakai ni. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.